Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memecat Perdana Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Sabtu lalu. Perkara itu seterusnya mencetuskan bantahan besar-besaran di negara itu. Pemecatan itu sehari selepas Gallant menggesa Netanyahu menghentikan rancangan yang sangat dipertikaikan untuk merombak sistem kehakiman. Ketika berita mengenai pemecatan itu tersebar, puluhan ribu penunjuk perasaan turun ke jalanan menentang langkah berkenaan pada lewat malam dengan mengibarkan bendera Israel di seluruh negara. Kira-kira 3 bulan sejak memegang kembali jawatan sebagai Perdana Menteri Gabungan Nasionalis Agama, Netanyahu terjerumus ke dalam krisis berhubung perpecahan getir berikutan rancangan baik pulih kehakiman utamanya. Keselamatan negara tidak boleh menjadi kad dalam permainan politik. Netanyahu melangkaui had malam ini, kata pemimpin pembangkang Yair Lapid dan Benny Gantz dalam satu kenyataan bersama. Ketika mengumumkan pemecatan Gallant, pejabat Netanyahu tidak menamakan pengganti atau memberikan sebarang butiran lain. Tidak lama selepas itu Gallant 64 menerusi ciapan Twitter menyatakan keselamatan Israel sentiasa menjadi misi hidupnya. Netanyahu membuat keputusan memecat Gallant susulan bekas Laksmana Tentera Laut itu memberi amaran rancangan baik pulih itu berisiko ancaman yang jelas serta-merta dan nyata kepada keselamatan negara dan menggesa rancangan terbabit dihentikan. Pada masa ini demi negara ini, saya sanggup mengambil apa-apa risiko dan melakukan apa saja, katanya ketika ucapannya disiarkan di televisyen. Sehubungan dengan itu, Netanyahu bertindak balas pada waktu malam dengan menyatakan beliau bersedia meratifikasi bahagian tengah pakej baik pulih rang undang-undang yang akan mengetatkan kawalan politik ke atas pelantikan kehakiman, memberikan kebebasan lebih luas kepada eksekutif untuk menamakan hakim kepada Mahkamah Agung. Polis terpaksa menggunakan meriam air untuk meleraikan penunjuk perasaan mara ke kediaman Netanyahu di Baitul Maqdis itu yang menjadi tumpuan ratusan pemprotes sejak awal tahun lagi. Tidak jelas sama ada protes itu akan memberi kesan kepada taktik kerajaan. Krisis itu berlaku ketika Pertubuhan Keselamatan Israel bersiap sedia menghadapi potensi keganasan dalam beberapa minggu yang akan datang ketika bulan suci Ramadan yang berlaku serentak dengan perayaan Yahudi dan perayaan Kristian. Seramai 20 jemaah umrah terbunuh sementara puluhan lagi cedera dalam kemalangan melibatkan sebuah bas melanggar jambatan di Arab Saudi. Media-media tempatan melaporkan insiden berkenaan berlaku di sebuah daerah di wilayah selatan ketika bas berkenaan dalam perjalanan membawa jemaah ke Mekah. Menurut laporan portal berita Arab News yang memetik stesen televisyen Al-Akhbariyah, kemalangan itu berlaku pada hari Rabu sekitar pukul 4 petang di Aqabat Shar. Menurut maklumat awal yang diterima, jumlah kematian kemalangan ini mencecah 20 orang dan jumlah kecederaan kira-kira 29 orang, kata Al-Akhbariyah, saluran televisyen kerajaan. Berdasarkan laporan pihak berkuasa, kemalangan berpunca akibat brek bas berkenaan yang bermasalah sehingga menyebabkan ianya berlanggar jambatan sebelum terbalik dan terbakar. Pihak berkuasa juga memaklumkan kesemua mangsa kemalangan itu mempunyai kewarganegaraan berbeza namun tidak memperincikan identiti mereka. Sekurang-kurangnya 16 maut dalam tragedi tanah runtuh di selatan Ekuador pada Ahad berikutan hujan lebat selama berbulan-bulan. Menurut Sekretariat Pengurusan Risiko SNGR, dalam satu kenyataan, runtuhan tanah bersama lumpur pada lewat malam terus menyebabkan berpuluh-puluh rumah tertimbus, 16 orang mengalami kecederaan dan kira-kira 500 penduduk terjejas. Kejadian itu menyusul lebih seminggu selepas 15 orang termasuk seorang warga Peru maut akibat gempa bumi kuat
melanda wilayah barat daya bersempadan dengan Peru. Sejak Januari lalu, hujan lebat telah menyebabkan kematian 22 individu. Presiden Ecuador Guillermo Lasso menerusi perkongsian dalam Twitter memaklumkan anggota bomba dikerahkan ke perkampungan Alusi di wilayah Chimborazo, kira-kira 300 km ke selatan ibu negara untuk membantu penduduk yang terjejas. Imej dikongsikan media tempatan menunjukkan puluhan anggota penyelamat dan orang awam bertungkus lumus membersihkan serpihan serta sisa tanah runtuh dengan bantuan cahaya lampu picit dalam kegelapan malam. Menurut SNGR, hujan lebat sejak awal tahun ini telah memusnahkan 72 rumah selain menyebabkan lebih 6,900 kediaman rosak. Seorang penyerang membawa beberapa senjata api menembak maut 3 kanak-kanak dan 3 orang kaki tangan dewasa di sebuah sekolah Kristian swasta sebelum dia ditembak mati oleh polis, kata pihak berkuasa. Tiada kenyataan rasmi segera mengenai kemungkinan motif untuk kejadian keganasan senjata api itu yang berlaku tidak lama selepas sesi persekolahan dimulakan di The Covenant School yang kebanyakan muridnya menghadiri sekolah rendah. Bagaimanapun, suspek telah melukis peta terperinci sekolah itu termasuk pintu masuk dan meninggalkan manifesto serta tulisan lain yang sedang diperiksa penyiasat, kata Ketua Polis John Drake pada taklimat. Drake mengenal pasti suspek sebagai wanita transgender bernama Audrey Elizabeth Hill, 28 tahun, yang tinggal di kawasan Nashville. Menurut polis, Hill sebelum ini pernah menjadi murid di sekolah itu. Jabatan Polis Metropolitan Nashville mula menerima panggilan kecemasan pada Isnin pada pukul 10.13 pagi tentang kehadiran penembak di sekolah itu. Pegawai yang tiba di lokasi kejadian melaporkan mendengar tembakan datang dari tingkat 2 bangunan itu. Menurut jurucakap polis Don Aaron kepada pemberita, 2 pegawai menembak penyerang itu di kawasan lobi. Dia kemudian disahkan meninggal dunia pada pukul 10.27 pagi. Penyerang itu berjaya masuk ke bangunan sekolah dengan menembak salah satu pintunya, kata Ketua Polis. Selain 3 kaki tangan dewasa yang ditembak mati oleh penyerang, 3 murid disahkan meninggal dunia selepas tiba di Hospital Kanak-kanak Monroe Carell Jr. Vanderbilt dengan luka tembakan. Mangsa-mangsa dikenal pasti sebagai Cynthia Pick, 61, Catherine Concy, 60, dan Mike Hill, 61, serta Evelyn Deckhouse, Harry Strokes dan William Kinney, kesemuanya berusia 9 tahun. Bercakap di Washington mengenai kejadian tembakan terbaru di sekolah itu, Presiden Joe Biden menggesa Kongres Amerika Syarikat sekali lagi agar meluluskan undang-undang reformasi senjata yang lebih ketat. Kita perlu melakukan lebih banyak usaha untuk menghentikan keganasan senjata api. Ia menghancurkan komuniti kita, merobek jiwa negara ini, katanya. Pencipta jet suit Richard Browning telah mendedahkan rancangannya untuk mengadakan siri perlumbaan antarabangsa bersama selebriti dan personaliti sukan di lokasi tepi laut. Rancangan itu akan menyaksikan juruterbang berlumba menggunakan suit jet berkuasa 1,500 kuasa kuda BHP melawan antara satu sama lain dan melalui sepanjang laluan yang ditandai dalam pertandingan tersebut. Ia akan kelihatan seperti gabungan Red Bull Air Race. Saya rasa seperti berada dalam filem Adiwira Marvel, kata pengasas dan ketua juruterbang ujian Gravity Industries Richard Browning kepada Reuters di Taman Air di barat London. Laguna Park adalah tempat suit jet mencatatkan rekod kelajuan dunia Guinness pertama dengan hanya 51 km sejam pada 2018. Seterusnya, rekodnya telah meningkat kepada 137 km sejam pada 2019 yang akan menjadi mesin yang sangat menarik terhadap satu sama lain dan seterusnya dapat melihat
seberapa pantas dan sejauh mana anda boleh menolak sempadan tersebut, tetapi dalam persekitaran yang selamat di atas air, kata Browning. Gravity Industries baru saja mengumumkan pelaburan telah melebihi 167 juta ringgit dalam masa 6 tahun sahaja sejak pelancaran syarikat itu. Syarikat itu bekerjasama dengan perkhidmatan Expert Paramedic Response dan pelbagai pasukan khas dan elit bersekutu untuk membangunkan suit jet untuk beberapa peranan awam dan tentera. Browning berkata syarikat itu juga berhasrat mengembangkan perniagaan hiburan dan latihan penerbangannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpuas hati dengan lawatan rasmi sehari beliau ke Kemboja kerana berpeluang membincangkan pelbagai isu dua hala serantau serta antarabangsa dengan rakan sejawatnya Han Sen. Anwar tiba pada pagi Isnin bagi memperkukuhkan lagi hubungan dan kerjasama dua hala yang terjalin antara Malaysia dan negara itu sejak 1957. Sebaik tiba, Perdana Menteri dibawa ke Peace Palace yang merupakan pejabat rasmi Perdana Menteri Kemboja untuk diberikan sambutan rasmi dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan, diikuti acara lintas hormat diiringi Han Sen. Kedua-dua pemimpin kemudian mengadakan pertemuan dua hala bagi membincangkan pelbagai isu serantau dan antarabangsa, disusuli dengan sidang media bersama untuk memaklumkan hasil perbincangan sebelum menyaksikan pemeteraian dua memorandum persefahaman atau MOU antara Kerajaan Malaysia dan Kemboja. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.